Ke ada sesi soal jawab ke, Ustaz? Ya, ada Ustaz. Ada Prof. Okey, baik. Okey, baik. Alhamdulillah, demikian merupakan perkongsian yang lengkap dan padat berkenaan topik perbincangan yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Abdullah bin Jalil. InsyaAllah, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab bersama penceramah, di mana soalan-soalan yang dikumpulkan ini adalah soalan daripada peserta wacana Merajaah Usuluddin ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin membacakan soalan yang pertama yang ditujukan kepada doktor. Soalannya berbunyi, apa pandangan doktor apabila pihak dakwa orang yang berpegang dengan akidah sifat 20 pun mengkafirkan umat Islam, bukan pihak yang berpegang dengan tauhid 3 saja? Saya ulang, apa pandangan doktor apabila ada pihak dakwa orang yang berpegang dengan akidah sifat 20 pun mengkafirkan umat Islam, bukan pihak yang berpegang dengan tauhid 3 saja? Silakan doktor. Baik. Terima kasih. Ini bagi saya soalan yang cuba menyamakan ulama-ulama Asy'ariyah dengan sikap mereka. Jadi seolah-olah mereka dengan soalan ni ataupun seseorang yang bukan yang, saya tak kata orang yang bertanya ni golongan Wahabi, tapi soalan begini seolah-olah nak menyamakan manhaj tauhid sifat 20 ni akhirnya membawa kepada mengkafirkan. Tak. Siapa belajar sifat 20, ada tak kita dalam sifat 20 kita di hujungnya kita menafikan tauhid orang lain? Ada ke? Tak ada. Metodologi pengajian kita di hujungnya adalah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, di hujungnya kena banyak berzikir. Tak percaya buka Matan Ummul Barahin. Betul? Matan Ummul Barahin. Saya buka sebab saya ada kitabnya kan. Jom kita tengok kesudahan pengajian di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Maaf dia okey. Jom kita tengok. Ini Matan Ummul Barahin yang saya dah terjemahkan. Jom kita tengok apakah penghujung natijah orang yang belajar sifat 20 ataupun kita kata Matan Ummul Barahin ni lah. Jom kita baca hujung dia. Hujung dia mengatakan orang lain tak beriman ke, dia suruh apa? Jadi mengatakan bahawa orang yang belajar sifat 20 juga mengkafirkan orang lain adalah satu pembohongan yang sangat besar. Pertama, macam saya katalah, dalam sejarah mereka membunuh, menyerang, mengkafirkan ulama dan sebagainya. Dan ini bukan datang daripada picisan, ini datang daripada tokoh-tokoh besar utama mereka. Kita tengok matan yang mereka sesatkan ini dan matan utama akidah Ahli Sunnah Jamaah, Matan Ummul Barahin, ada tak dia mengkafirkan orang kesudahannya? Kalau kita tengok kesudahannya, apa yang kata imam kita? Tengok. Maka kesudahan imam kita kata memperbanyakkan zikir tahlil dan tasdid. Dia kata maka setelah kita belajar ini semua, maka hendaklah seorang yang berakal itu memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Sebab beliau membahaskan tauhid sifat 20 ni, sebab istilah tauhid sifat 20 ni ataupun istilah Aqidatul Khamsin ni, dia manhaj, dia masyhur bermula daripada Imam Sanusi, kemudian Fadhali dan sebagainya kan. Kita tahulah dia punya susu galuh dia tu. Tengok di akhir pengajian Matan Ummul Barahin, kata beliau, hendaklah seorang yang berakal itu memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman, menghadirkan makna-makna yang terkandung dalam keimanan daripada ikatan simpulan-simpulan iman. Okey, hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, sehinggalah apa kita panggil sebati makna kalimah ini dengan dirinya. Maka fa innahu yaralaha minal asra'i wal ajaib insya-Allah taala ma la yadkhulu tahta hasri. Cuba buka juga matan apa kita panggil Al-Kharidah Al-Bahiyah. Tengok hujung tu pun suruh banyak zikir juga. Jadi kalau kita tengok
ulama kita dulu bila dah belajar akidah, mereka tekankan kepada zikrullah. Bukan mereka tekankan kepada orang lain tak mempunyai tauhid. Berbeza dengan manhaj golongan ini, apabila mereka mengajar tauhid, ini yang kita kata implikasi dia. Ini implikasi dia. Akhirnya orang lain jatuh kafir sebab kononnya menyembah selain daripada Allah. Kemudian orang lain jatuh kafir sebab kononnya menafikan sifat Allah. Jadi sebab tu saya cuba tengok tajuk yang saya bawa tu. Konsep tauhid baru yang membawa kepada takfir dan tajsim. Jelas. Tauhid mereka itu, kalau baca lagi apa kita panggil nawaqidul iman. Saya panggil nawaqidul iman ataupun nawaqidul Islam, 10 pembatal Islam di sisi mereka tu kaedah takfir. Kaedah takfir. Itu memang siapa yang mengaji akidah Wahabi, belajar nawaqidul Islam, 10 pembatal Islam, memang senang sangat nak mengkafirkan orang. Jadi siapa yang mengatakan pengajian sifat 20 juga membawa kepada pengkafiran adalah satu pembohongan yang sangat nyata. Bawalah mana-mana matan pengajian sifat 20, tengok hujungnya. Adakah suruh mengatakan orang tak beriman? Tak ada. Walaupun ada bab penutup, ada 5 kan. Kita ada bab penutup tentang apa itu kufur, apa itu syirik, apa itu murtad, apa itu takfir, dan apa itu sa'adah dan syakhawah. Itu antara perbahasan penutup dalam akidah. Ya. Tetapi tengok, matan kita di akhirnya suruh banyak zikir. Jadi sangka kadang-kadang saya rasa minta maaf, kadang setengah orang dia buat dia cuba nak sama je Asy'ariyah Wahabi ni sama. Siapa yang tahu hakikatnya jauh. Bagaimana kamu nak katakan kedua-duanya membawa pada sifat takfiri? Dan kalau betul Asy'ariyah ni membawa pada sifat takfiri, habislah. Dah ramai orang kena kafir. Tapi mana ada kita mengkafirkan orang? Hatta Wahabi kita tak kafir. Allahu Akbar. Hatta golongan mereka Syiah kafir, Mu'tazilah kafir, kita ni kejap-kejap kafir, kejap-kejap terkeluar daripada ahli sunnah. Minta maaf. Jadi jangan terpedaya dengan sebahagian naratif-naratif yang bagi saya licik. Dia memang orang awam kalau tidak berpegang dengan para ulama takut mudah kena main, kena tipu, kena naratif-naratif mereka ni licik. Terima kasih. Ada lagi soalan?